Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Tachahau. Yang berterima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi bersama pada sidang media pada hari ini. Saya ingin mengambil peluang ini bersama dengan rakan-rakan kepimpinan muda untuk menyatakan pendirian muda berkenaan siasatan ke atas Tan Sri Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM. Muda berpendirian bahawa setiap seorang itu perlu dilayan secara adil melalui sistem perundangan to uphold the rule of law. And while we uphold the rule of law, there is a presumption of innocence. Ya, di mana orang itu tidak boleh dilayan seperti he or she is guilty. There must be a presumption of innocence. Tetapi khususnya pada masa ini, tahun ini, apabila pelbagai jenis skandal yang melibatkan institusi penguat kuasa, tidak kira SPRM dan yang lain, kita perlu mengambil pendirian yang tegas untuk memastikan bahawa nama baik negara, the system of justice and the rule of law is upheld with the best of standards. Sebab itu boleh kita kata tidak boleh ada layanan dua darjat. Di sini kita lihat ya, situasi di mana orang yang disiasat menyiasat penyiasatnya, dan selepas penyiasatnya menyiasat orang yang disiasat, penyiasat tersebut membersihkan orang yang disiasatnya. Sifirnya mudah, ya. SC dipertanggungjawabkan untuk siasat kes di bawah bidang kuasanya melibatkan Tan Sri Azam Baki. Sebaik sahaja SC mengumumkan siasatan ke atas Tan Sri Azam Baki, terus dikeluarkan pula siasatan ke atas pengurusan tertinggi SC. Sebab itu bagi muda, we uphold the rule of law and respect the presumption of innocence. Dan kita cadangkan daripada awal untuk Tan Sri Azam Baki untuk menjaga nama baiknya, dan lebih penting nama baik institusi SPRM yang harus diangkat dan dimartabatkan, institusi penguat kuasa ya, yang menjaga kepentingan kedaulatan negara, khususnya dalam kita membanteras rasuah. So the name of SPRM must be protected at all costs. Dan dalam bab ini, apabila beliau tidak mengambil garden leave, bukan kita nak suruh dia letak jawatan serta-merta, garden leave sementara, dan adakan badan siasatan yang bebas yang melibatkan SPRM, yang melibatkan SC, AG dan PDRM, yang tidak melibatkan KP SPRM yang sedang disiasat. Kenapa saya katakan ini? Lihat saja apabila SC mengeluarkan kenyataan semalam, rata-rata rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama tidak bersetuju. And now we are a laughing stock. Di luar negara, liputan antarabangsa, we are a laughing stock. Kerana orang kata, di mana negara di mana orang yang disiasat boleh menyiasat penyiasatnya. Tetapi jika Tan Sri ambil garden leave sementara ya, untuk membersihkan namanya, dan kalau beliau berjaya dibebaskan ya, oleh badan siasatan ini, nama SPRM kembali pulih, nama beliau kembali pulih, tidak orang akan pertikaikan sistem perundangan yang perlu dilalui. Soalan kedua yang saya ingin ajukan, bukan saja SC yang sedang menyiasat akhirnya disiasat semula, tetapi adakah ia bermaksud selepas SPRM ya, khususnya ketua pengarahnya ya, SC kata is not conclusive, adakah ia bermaksud selepas ini SC yang telah pun disiasat akan dibebaskan juga? Dan rakyat ingin tahu. Sebab itu apabila ada konflik pertindihan kepentingan, nama baik institusi itu akhirnya yang terjejas dengan teruk. Dan semua pegawai-pegawai yang saya tahu ada ramai yang baik, bijak, berintegriti, tapi nama baik itu akhirnya tercemar. Sebab itu dalam bab ini, saya rasa do the honourable thing before it is too late, sebelum terlalu lambat, di mana kepercayaan rakyat terhakis selama-lamanya. Dan saya rasa rakan-rakan media pun boleh lihat komen-komen saja, tapi daripada semua pihak, rakyat berbelang bangsa dan agama, muda dan yang tua, yang rasa proses ini tidak terus. Itu di SC. Bagaimana nak adakan siasatan dalaman SPRM apabila ketua pengarahnya yang melantik anak-anak buahnya akhirnya akan dipertanggungjawab untuk menyiasatnya? Where is the fairness and justice in that? Ketiga, kita
dulu kita bekerjasama dengan agak rapat dengan SPRM, bipartisan collaboration, di mana kita ingin membebaskan SPRM daripada cengkaman mana-mana pemimpin politik, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang, dan itu meletakkan institusi yang terhormat ini di bawah parlimen. Tetapi kini apabila dipanggil oleh parlimen, PSC tangguh, tidak ingin pergi, menggunakan hujah teknikal. So how do you expect for people to take this important and critical institution, organ of the state seriously? Nakkan kebebasan diletakkan di bawah parlimen tapi tak nak ingin jawab ke parlimen. This is a very serious issue. Dan saya rasa kalau kita lihat rata-rata rakyat mereka tanya, kes yang melibatkan SC tersebut kes lama. Kenapa hanya apabila ketua pengarah SPRM disiasat oleh SC baru ingin umumkan siasatan ke atas SC yang sedang menyiasat ketua pengarah SPRM? Padahal kes tu kes yang agak lama, yang orang sudah tahu, dah ada laporan-laporan sebelum ini. Tetapi kenapa hanya sekarang sebaik saja siasatan itu dilakukan? Sebab itu bagi muda, kita baru pendirian yang tegas, garden leave. Bukannya kita nak ada presumption of there must be a presumption of innocence, not presumption of guilt. Tapi untuk menjaga nama baik, ya, institusi yang perlu diagungkan dan dipelihara, I think we would like to humbly suggest, take the honourable way out temporarily, clear up your name, the name of this institution, so in the end there can be closure in the hearts and minds of fellow Malaysians. Saya katakan ini kerana kalau beliau berpendirian tegas, berani kerana benar, jangan takut untuk disiasat. Jangan sesekali takut untuk disiasat. Saya katakan ini kerana saya ada pengalaman peribadi juga. Bagi diri saya, 17 bulan siasatan itu berterusan. Dia bermula dari saya, ibu, ayah, abang, kakak, semua. Selepas tu, daripada satu buka satu, satu buka satu. Dan didedahkan di mahkamah, walaupun order to charge yang diberikan awal, tunggu setahun baru nak gunakan. But I faced it. Kita jangan takut. Kerana akhirnya kita berada di bawah bumbung mahkamah, institusi kehakiman yang saya rasa institusi terakhir, tembok terakhir yang perlu kita pertahankan. Have faith in the judiciary. Do not be afraid to be investigated. Dan kalau beliau tidak takut untuk disiasat secara telus, biar SPRM jalankan siasatan bebas, polis, SC, dan akhirnya bawah satu jawatan kuasa khas bersama dengan Peguam Negara. Dan selepas itu jawab kepada parlimen. Dengan itu nama baik negara pun boleh terpelihara. Kalau betul katakan ini hujah teknikal, ada isu teknikal kecil sahaja, then deal with it this way. Kerana kerisauan saya, kita berada di tahap yang paling rendah, ya, kepercayaan rakyat ke atas institusi SPRM yang sepatutnya institusi yang kita pelihara, jaga dan martabatkan. Dan sebab itu tidak adil untuk kita kata hanya kerana seorang habis satu institusi. Kerana di dalam SPRM itu sendiri ada ramai pegawai-pegawai yang baik, ya, ramai pegawai-pegawai yang berintegriti. Tetapi kerana satu kes, akhirnya semua terkesan sekali. Dan ini pendirian muda, rakan-rakan pimpinan muda pun berada, Dr. Ken. Follow the rule of law. Make sure that there's proper execution of justice. Justice must not just be done, it must be seen to be done. Dan kalau kita lakukan perkara ini, saya rasa kita dapat kembalikan keyakinan rakyat ke atas institusi SPRM. Dan akhirnya kita dapat langkah ke hadapan bersama rakyat dengan penguat kuasa. Walaupun tiada layanan 2 darjat, persepsi itu sangat kuat kerana ketua pengarah kekal berkuasa. Bagaimana anak buah yang dilantik oleh ketua pengarah boleh adakan siasatan yang telus dan adil? Bagaimana badan penyiasat yang lain, SC, nak adakan siasatan apabila beliau pula diumumkan disiasat oleh orang yang dia siasat? So di sini saya rasa jelas ada 2 darjat. Walaupun tidak ada 2 darjat, persepsi itu sangat kuat. Dan akhirnya yang terkesan secara negatif,
adalah nama baik institusi dan pegawai-pegawai yang begitu baik jalankan tanggungjawabnya. So, do the honourable thing. We're not asking you to step down permanently. Just clear up your name, set up a proper task force. Dan saya nak katakan ini kerana SPRM dulu pernah tubuhkan special task force on 1MDB. Dia sokong. Kenapa tak boleh buat task force dalam bab ini? So, they shouldn't be afraid. Jangan takut. Dalam bab ini saya kata, kalau tak buat salah, jangan takut. Berani kerana benar. Dan kita berhadapan dengan hakim dalam institusi kehakiman yang ulung, baik, berintegriti, and let the law takes its course.